Hai, salam sejahtera. Saya Dr. DV ya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk melihat video saya, dan tolong sharekan dan seterusnya komen di bawah jika anda mempunyai sebarang soalannya. Topik hari ini adalah tekanan darah. Ramai di kalangan masyarakat kita mempunyai masalah ini ya, dan terdapat banyak kekeliruan di antara mereka tentang penyakit ini. First, apakah itu tekanan darah? Tekanan darah adalah satu skala yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam saluran darah anda. Jantung kita mengepam darah ke seluruh badan dan kita perlulah mengetahui tekanan darah kita untuk menjaga kesihatan kita. Apakah soalan yang paling penting yang ramai tertanya-tanya adalah apa yang dikategorikan sebagai tekanan darah normal? Untuk mengetahui ini, anda perlu mengetahui dua istilah yang penting. First adalah systolic dan yang kedua adalah diastolic. Systolic adalah tekanan di dalam saluran darah anda apabila jantung mengepam dan berdegup. Manakala yang kedua adalah diastolik, ia mewakili tekanan di arteri apabila jantung anda relax atau bertenang selepas berdegup atau mengepam darah. So, bagaimana anda perlu tahu anda menghidapi masalah tekanan darah? Tak ada sebarang sains ya. Pada awalnya anda tidak akan mempunyai sebarang simptom. Hanya di waktu yang lewat bila anda mempunyai simptom, masa itu anda sudah confirm mempunyai tekanan darah tinggi. Maka tekanan darah jika diketahui awal, anda boleh mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengelakkannya. Yang kedua, bagaimanakah saya mendapat ataupun bagaimana saya dapat menurunkan risiko tekanan darah tinggi? Mudah. Ubah gaya hidup anda, amalkan makan makanan yang sihat. Gaya hidup maksudnya senaman and so on, ya. Stres and elakkan stres atau sebarang tekanan emosi. Yang seterusnya, adakah tekanan darah tinggi akan hilang tanpa rawatan? Sudah tentu tidak. Sebarang tekanan darah tinggi yang tidak dipedulikan atau tidak terkawal hanya mendatangkan risiko atau komplikasi yang lebih teruk. Soalan seterusnya, apakah tekanan darah yang berbahaya ataupun normal? Tadi mengikut sistolik, diastolik, kita mempunyai skala ya. Sebarang tekanan darah sistolik ataupun yang di atas di antara 90 hingga 139 ya, dianggap normal. Dan diastolik 60 hingga 90 boleh dikategorikan sebagai normal. Sebarang tekanan yang melebihi ini disebut tekanan darah tinggi. Maka anda perlu mengambil langkah-langkah tertentu, dapatkan rawatan doktor untuk mengubatinya. Apakah tekanan darah, adakah tekanan darah atau hipertensi menyebabkan kerosakan pada badan atau tubuh saya? Jika tidak terkawal atau tidak dipeduli, sudah tentu tekanan darah tinggi ini akan menyebabkan kerosakan pada organ anda. Yang pertama, jantung. Jantung boleh bengkak dan boleh menyebabkan kegagalan jantung, heart failure. Nombor dua, ia boleh merosakkan buah pinggang. Yang ketiga, ia boleh menyebabkan stroke. Yang keempat, ia boleh menyebabkan masalah mata ya, penglihatan. Dan soalan yang terakhir adalah siapakah golongan yang paling berisiko tinggi? First, golongan yang berbadan besar, obesity. Nombor dua, setiap orang yang menghisap rokok, smoking ya. Yang ketiga, bagi individu yang tidak mengamalkan makanan yang seimbang, yang sihat, yang suka makan makanan yang berlemak dan mengambil garam yang berlebihan. Yang ketiga, bagi pesakit penyakit kronik seperti kencing manis and so on. Seterusnya, bagi pesakit yang mempunyai ataupun individu yang mempunyai tekanan darah tinggi dalam keturunan mereka, ibu, ayah, datuk, nenek and so on. Dan last sekali,
bagi wanita yang bercadang untuk mengandung, ya. Anda tidak perlu risau. Walaupun setelah anda bercadang untuk hamil atau mengandung, anda sudah dalam risiko yang tinggi. Tetapi masalah ini boleh dirawati. Cuma anda perlu mendapatkan konsultasi daripada pakar-pakar tertentu, kerana bukan semua ubat darah tinggi yang dibenarkan. So itu sahaja. Dan mungkin ada golongan yang berisiko tinggi, tapi ini adalah golongan yang paling sering disebut. So itu saja untuk hari ini. Harap anda mendapat informasi-informasi yang perlu. Sila sharekan, sila like, and please komen di bawah untuk video-video seterusnya. Bagi yang sering memberi komen and so on, sungguh terima kasih. Dan itu saja untuk hari ini, ya.